Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan bincangkan satu example dan satu topik 4.3 ya, berkaitan dengan a force on a moving charge particle. So mari kita tengok soalannya. A particle with charge of -5 times 10 to the power of -4 coulomb and mass of 2 times 10 to the power of -9 kilogram move at speed of 1 times 10 to the power of 3 meter per second in the positive x direction towards a uniform magnetic field of 0.2 Tesla as shown in figure below. So dalam gambar rajah ni, satu lagi information yang kita boleh nampak dekat sini adalah magnetic field is out of the paper. So maksudnya yang titik-titik ni adalah magnetic field. Vektor apabila kita nak lukis atas plane, kita represent dia sama ada cross ataupun dot. Kalau simbol the cross itu adalah into the paper, ataupun kalau dalam kes ini dia lukis sebagai dot, maksudnya the magnetic field is out of the paper dan ada satu negative charge yang bergerak dengan velocity v bergerak ke arah kanan ya, dalam uniform magnetic field. So kita tengok terlebih dahulu apa information yang diberikan oleh soalan. Yang pertama sekali soalan bagi charge Q, yang kedua mass M, yang ketiga speed V. So ini speed V 1 times 10 to the power of 3 meter per second, dan juga magnitude of the uniform magnetic field B 0.2 Tesla. So soalan dia kata sketch the possible path of the electron after it enters the magnetic field. Baik, mari kita anggap ini adalah satu case yang mana charge bergerak masuk dalam magnetic field, yang mana velocity of the charge is perpendicular with the magnetic field. Apa maksud perpendicular? Kalau kita tengok velocity of the charge ke kanan, pen hitam ni, B out of the paper, maksudnya B out of the paper pen biru ni. Jadi maksudnya antara pen hitam dengan pen biru angle-nya adalah 90 degree. So dia perpendicular. So dalam kes ini kita dah bincang sebelum ni. Sekiranya saya lukiskan negative charge dengan speed V bergerak dalam magnetic field B, yang mana direction adalah out of paper, kita boleh tentukan direction of force pada charge ini dengan menggunakan right hand rule. Equation yang berkaitan adalah F is equals to Q V cross B. Yang ini adalah vektor product. So right hand rule, first vector adalah thumb, second vector adalah fingers. So kalau saya cuba letakkan saya punya tangan di sini, thumb saya sepatutnya di arah kanan dan fingers saya keluar daripada plane of the paper. Itu menjadikan arah palm saya adalah arah ke bawah ini. Okay, walau bagaimanapun, disebabkan ini adalah negative charge, direction of force is opposite terhadap apa yang kita dapat daripada right hand rule. Jadi sebenarnya direction of force kita adalah ke atas. So dalam kes ini force dia ke atas. So apa yang berlaku? Force ini akan menyebabkan charge kita berubah arah velocity. So berubah arah velocity dan bergerak dalam circular motion. So penerangan tentang mengapa boleh bergerak dalam circular motion ni saya dah bincangkan sebelum ini. So kalau saya lukiskan apa yang berlaku, ini negative charge, velocity dan juga force. Okay, mengapa boleh jadi circular motion? Kerana direction of force mengubah velocity, tetapi sentiasa vector force dan vector velocity itu 90 degree to each other. So bagi soalan A,
Inilah dia possible path of the electron. Dia akan bergerak dalam circular motion. Baik, seterusnya soalan B. Bagi soalan B, dia kata, what is the force acting on the particle as it enters the magnetic field? The force apabila satu partikel masuk dalam magnetic field adalah magnetic force. Yang mana equationnya ada kaitan dengan cross product QV cross B. Cross product ini saya boleh tuliskan untuk kira dia punya magnitude of force sama dengan QVB sebab dia cross product, maka sin theta, yang mana angle theta untuk kes ini adalah angle di antara V dan B. Sentiasa angle theta tu adalah angle di antara V dan B, dan untuk kes ini angle thetanya adalah 90 darjah, 90 degree. Therefore for question B, kita nak cari force. F is equals to QVB sin theta. F is equals to, the charge Q is 5 times 10 to the power of negative 4 coulomb. Now, kita notice of course, ada negative sign dekat sini menunjukkan the sign of charge is negative. Tetapi apabila kita kirakan force, sudah pasti kita tak masukkan sign convention of charge kerana force adalah vector quantity. So kita masukkan saja magnitude of charge dalam equation ini. Velocity pula adalah 1 times 10 to the power of 3 meter per second. Magnetic field B is 0.2. Manakala since theta is equals to 90 degree, sin 90 is equals to 1. So saya tak bother pun nak tulis dekat situ sin 90. Kita akan dapat the force on the charge is equals to 0.1 Newton. Itu untuk soalan B. Untuk soalan C pula, kita tengok soalan C. What is the radius of the circular orbit of the particle while it is in the field? So basically soalan C ni actually dah pun menjawab soalan A. Soalan A dia suruh sketch the possible path. Soalan C pula dia kata radius of the circular orbit. So basically soalan C ini memberitahu bahawa charge ini bergerak dalam circular motion. Dan ini soalan C kita nak cari radiusnya. Kita tahu bagi satu objek yang bergerak dalam circular motion, the net force on the object is equals to mv square over r. Yang mana net force ini ada nama khususnya yang kita panggil sebagai centripetal force. And the only force acted on this charge is the electric force. Is the magnetic force, FB. Ataupun di sini saya labelkan F, di sini saya labelkan F. Kebetulan kat sini saya gunakan simbol yang berbeza pula, FB. Tetapi maksudnya sama. Ini magnetic force, ini magnetic force, ini pun magnetic force. QVB. So ini equation R saya dah pun derive sebelum ini, tapi bila saya nak menyelesaikan masalah, kadang-kadang saya derive balik saja sebab saya tak hafal rumus R sama dengan apa. Cuma konsep net force dan juga circular motion itu saya faham. So saya boleh equate kedua equation ini. The net force on the charge is FB is equals to mv square over r. FB is equals to mc. So QVB is equals to mv square over r. Potong V. Of course kita boleh kira R dengan menggunakan rumus mv over QB. So di situ kita kirakan R sama dengan the mass is given 2 times 10 to the power of negative 9 times 1 times 10 to the power of 3. Itu adalah dia punya velocity.
divided by the charge 5 times 10 to the power of negative 4 Coulomb. Dan saya ignore negative sign dalam pengiraan ini sebab dia tadi datang daripada equation force, times 10 times 0.2. ok, so kat sini R kita akan dapat sama dengan 0.02 meter. Sebelum saya record video ni, yang ini baru saya perasan satu perkara. ok, sebenarnya tak perlu pun kita buat pergantian balik sebegini, kan? Since kita dah kata the only force acted on the charge is the magnetic field, so the net force Fc, centripetal force, is equals to Fb. Therefore kita boleh terus saja mv square over r. Fb tadi kita dah kira sama dengan 0.1 pun boleh juga. Kita gantikan mv dan juga r dalam m dan juga v dalam equation ini. So m tadi sama dengan 2 darab 10 kuasa negatif 9, v 1 darab 10 kuasa 3 square divided by 0.1, and hopefully kita akan dapat jawapan yang sama juga, sama dengan 0.02 meter. Saya cuba tekan dan confirmkan balik pengiraan saya di sini. So 2 darab 10 kuasa negatif 9 darab 1 eksponen 3 kuasa 3 bahagi dengan 0.1, and saya dapat juga 0.02 meter. Jawapan yang sama. So itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.